Berapa lama belajar situ? 2 tahun. 98 2000. Memang dia punya program 2 tahun. Diploma dia diploma penyiaran. Diploma in broadcasting 2 tahun. 1998 sampai 2000. Dia panggil Mescom lah. Ke lain sikit? Dia panggil broadcasting, diploma in broadcasting. Dia belajar macam Mescom. Tapi sebab apa? Masa time tu untung dia, broadcasting ni, Akademi TV3 ni kira macam, masa tu TV3 memang tengah top gila. Jadi barang-barang apa yang baru sampai, macam apa sahaja yang TV3 tengah guna sistem tu, dia akan duplicate letak dekat Akademi TV3 ni. Maksudnya kalau kau shoot pakai beta lah belajar. Beta tape lah kat situ. Machine deck to deck tu lah dekat situ. So diorang lebih basically nak completekan dia punya ekosistem lah. Terus absorb. Betul. Tak ada jadi lambakan pula. Dia sebenarnya kalau nak kata absorb tu mungkin kita lah yang rasa Akademi TV3 masuk TV3. Tapi tak juga. So intern memang lah. Dah habis tu okay, buat internship kat situ. And then terpulang. Orang nak ambil, orang ambil. Orang tak ambil, you kena kerja kat tempat lain. Macam tu lah. Cuma tuan dapat opportunity yang tadi tu lah. Betul. Itulah rezeki saya rasa daripada orang luar yang saya takut tu. Pergi audition tu. Orang baru belajar SEM 1. SEM 1 baru belajar kosong. Kita pun kosong, tak belajar. Single camera production, SCP, apa semua production tak tahu. Jadi nak tahu kena belajar. Lepas tu tunggu ada projek buat. Saya bila dapat, after few months, saya ingat lagi. Saya masuk dalam bulan 2, bulan berapa tau. Bulan tengah tahun, bulan 6 tu, saya dah dapat tawaran kat TV3 jadi host tu. Dan saya kena buat hosting. Dan tentulah expose dengan semua-semua ni. Oh macam ni. Oh ni apa boom mic. Oh macam ni. Ni cucuk sini. Mic pakai sini. Sini. Kamera shooting macam ni. Oh ni opening. Ni closing. Ni buat sini. Oh ni B-roll. Semua ni dah belajar dah. Alhamdulillah benda tu. Jadi kita rasa best. Masa tu saya hands on habis lah. Hands on lah. So saya bukan orang jenis suka membaca. Kalau membaca mesti buku tu kena ada gambar. Baru macam best lah. Kalau beli buku saya akan tengok dulu teks kan. Tapi kalau kau bagi benda walaupun cerita yang factual ke apa tapi ada gambar. Jadi saya akan tengok, saya akan boleh relate, imagine kan. Orang macam tu. Sebab tu bila saya dah di-exposekan dengan production secara real tu, bila nak jawab soalan tu saya jawab lebih pada kefahaman. Jadi senang lah. So duduk dalam tu terus jadi host. Selalunya zaman dulu, kita panggil lah zaman dulu kan, tapi tak lama sangat. Zaman dulu ni selalunya diorang dapat host dengan cara yang sama. Audition. Host ke ataupun face of the program ke, usually dengan cara yang sama. Betul, audition dia ketat lah sebenarnya. Macam audition dah you buat introduction you tinggi apa semua, rupa semua dah record. And then you kena macam you pergi casting agency lah, buat commercial semua tu lah. Nak kena jerit, gelak, gembira. Tapi masa buat ni, rasa minat tak? Secara jujurnya, tu saya cakap, saya suka yang belakang ni. Saya suka production live ni. Sebab saya memang suka shooting-shooting ni. Dan ke depan ni sebenarnya memang ditolak je. Dia macam, kau try lah. Memang saya tak tahu apa yang saya bercakap pun time tu. Kan? Mungkin sekarang ni, bila sekarang ni macam saya berada kat tempat saya, yang saya mencari orang-orang begini kan. Bila saya recap balik, katalah itu saya. Mungkin time tu lah tak ada orang yang lebih bagus ke, ataupun dia bagus tapi muka mungkin tak elok sikit ke. Allah nak bagi rezeki time tu, dia bagilah mamak kampung ni dapat rezeki kan? Tapi saya sebagai seorang yang duduk dalam industri media ni, yang baru je 4 tahun, saya dapat gambaran yang saya tanya tuan setuju ataupun tidak. On average kebanyakannya orang utara ni memang pandai cakap lah. Oh ya yeah. Setuju ke? Boleh jadi juga lah. Suka beletak lah kan. Kenapa lah? Saya rasa mungkin sebab tak tahu juga, negeri lain pun mungkin sembang jugalah. Satu, sebab saya memang dibesarkan lama kat situ. Memang bersembang. Tak nampak ke pattern tu? Memang bersembang. Pergi mana bersembang. Bukan maksud saya as in orang utara tu. Orang utara. Banyak. Nampak tak pattern dalam dunia industri? Banyak juga orang utara pandai bercerita. Perasan tak? Ke tuan tak pernah terfikir? Saya kalau cakap yang macam tu, saya nampak tak adalah nampak macam utara sangat. Macam mix lah. Tapi kalau yang secara betul-betul yang saya nampak, kalau bukan host ni, saya selalu nampak orang Kelantan ni pandai berniaga. Itu kalau berniaga. Yang itu betul. Yang itu salah satu pattern juga Kelantan berniaga. Utara bercakap. Tak kisah, kadang-kadang diorang dah duduk di KL lama sampai dah macam
asimilasi lah. Bahasa tu dah tak bunyi utara. Tapi bila kita dig deep asal usul, pop dia keluar dia punya utara. Sebenarnya utara. Banyak sangat this podcast saya rasa majoritinya utara lah. Ya? Sebagai contoh lah, Tuan semalam saya ada shoot Ustaz Manis utara juga. Kenal Ustaz Manis? Ustaz Manis? Ada perasan tak? Tak perasan. Yang selalu cerita pasal akhir zaman Palestin tu, tak perasan? Tak perasan. So Mak Lutfi ke, Ustaz Ibn Rijal, Ustaz semua Kedah kan? Semua Kedah utara. Hafizul Faiz yang penulis buku baru ni semua utara. ZRA utara tu kan. Tuan cuba kaji balik saya rasa guest-guest tuan kebanyakan mesti lebih 50% kot saya rasa utara lah. And especially Kedah dengan Penang. Perlis saya tak pasti. Perlis tak sampai ya. Kau tak sampai lagi sebab dia kecil kan. So dia tak ada lambakan sangat orang yang ni lah. So tu side tangent je. And yes, tuan rasa macam apa tuan belajar paling berharga sekali dalam dunia sebagai host? Okay, sebab apa? Bagus juga soalan ni. Sebab saya pun ada interview, sebab kita buat podcast kan. Kadang kita interview pelakon ke kadang kan. Ada pelakon yang dia rasa dia memang suka berlakon sebab dia boleh expresskan apa dia, watak dia. Ada pelakon yang saya dengar jawapan yang saya agak terkejut. Macam tak, sebenarnya aku fake je. Macam berlakon, bukan aku pun. Aku berlakon je lah. Habis-habis tu kerja. Ada macam tu. Macam bagi saya pula, macam satu, tak tahu pun sebenarnya host ni apa. Itu yang bestnya sebab kita sekolah kan, fresh. Siapa yang dedahkan kita? Tengok TV pun dulu. Kita tak pernah tengok pun TV yang babe, zaman dulu TV kalau time saya lah, memang petang cerita Hindustan je, memang kau tak boleh nak conquer lah kan. Lepas tu bapak saya sangat strict. Berita dia tengok, habis berita tutup toko TV. Kau tak boleh tengok lah cerita apa lah, tengok cerita kartun, cerita balik-balik sekolah tu. Kalau dia tengah tak ada kat situ, kau boleh lah curi-curi nak tengok sikit. Bila dengar je pintu datang ke, pakai motor ke, kereta sampai, memang kau tutup TV. Jadi tak ada langsung ikon yang macam, oh nak jadi host lah macam ni. Tak ada pun. Jadi bila jadi host tu, saya tak pernah ada pun seseorang yang macam, aku nak jadi macam dia ni lah. Kan? Macam mungkin masa Datuk Aznil, masa dia dah up, orang-orang yang baru macam, I nak jadi macam Datuk Aznil, I nak jadi macam Nabil. Contoh lah, sebab dia dah ikon kan. Dan orang mungkin dah expose lah. Zaman dulu tak ada. So macam, zaman dulu yang jadi host program pagi macam arwah Aziz Desa, Abang Nizam Muhammad, Datuk Suami Sulaiman sekarang kat TM kan. Semua host-host hotel-hotel zaman dulu kan. Itu apa yang Roda Impian tu? Itu Halim Osman kan. So serius je macam tu. Dan saya tak nak jadi macam dia orang sebab saya bukan tu. Saya memang apa yang tak formal punya style kan. So bila jadi host ni, saya rasa satu, first kali saya nampak macam sebenarnya payah first tu. Sebab apa Habib? Dia orang bagi skrip tau. Skrip dia bagi, okay, opening. Assalamualaikum, hello, hai. Bersama saya lagi, Aidit Mancello dalam program RSB. Minggu ini kami berada di Ipoh Perak. Kami akan, macam... Oh, tu memang skrip dia? Skrip dia. Yang tadi tuan sebut tu spesifik tu? Macam ni, contoh dia macam itu. Contoh dia, tapi skema. Adakah itu memang skrip dia? Itu ialah skrip dia, tetapi saya tak ada lah cakap macam tu. Tapi sebab producer kena buat skrip kan. Minggu ni kami akan bercerita tentang white water rafting. Di mana kamu... Oi gila ni cerita apa ni kan, takkan ni kan. Tapi bila baca faham, okay, and then saya buat cara saya cakap macam tu. Sebab saya memang bukan scripted punya orang. Wife saya terbalik. Kau bagi skrip dia, satu titik boleh tak tinggal. Dia boleh sekali tengok photographic memory kan. Tengok tak dah. Host juga. Host So jadi host juga. Host juga. So tu cerita lain. So lain. Sebab tu bila saya buat jom heboh ke, macam tuan cakap kan, jom heboh ke, konsert jom heboh ke, live ke, itu ke, benda yang tak ada skrip ni, bebas best betul lah kan. Goreng. So bila jadi host tu lebih kepada belajar tau, production. Sebab tak apalah, cakap je lah ni gini. Tapi yang saya looking forward ialah bukan bercakap depan kamera tu. Yang saya look forward ialah aktiviti yang nak buat tu. Sebab saya suka. Saya bukannya orang senang. Bila saya nak boleh main go-kart, bila saya nak boleh pergi main water rafting, bila boleh nak terjun ke terbang parachute, siapa yang nak bawa? TV3 lah. Time tu lah saya rasa okay. Nama saya punya Sifu ni, Kak Tina ni, nama dia Kak Tina lah, Hartina Ayu Harun panggil Kak Tina. Dia pun masih buat production. Dia otai lah, dia ajar saya daripada kecil kan. So saya tanya, Kak Tina, minggu depan kita buat apa? Minggu depan kita pergi
apa ni, kita pergi camping, kita buat gini-gini. Itu je saya settle pun. Bukan fikir nak cakap apa ke depan kita. Tak ada. Sampai sana, dalam on the way tu kita naik van production. Ni skrip kau adik. Dia print. Dah ambil. Skrip pun zaman dulu tu kan, yang kena koyak tepi, lubang-lubang. Ada 2 kopi So kau baca dalam kereta kan. Aku pula memang motion sickness. Aku baca tak boleh lah. Aku pening kepala. Sampai kat location, makeup artist pun ikut kan. Makeup saya macam tengok. Okay. Dah jalan. Jadi saya rasa pengacaraan ni, lepas saya dah buat RSB, lepas tu saya buat remaja, saya rasa dia ialah bonus untuk saya. Dia bagi self-confidence. Saya pun pelik, macam mana boleh bercakap depan kamera lain tau. Setengah orang dia boleh cakap depan orang. Macam kat konsert kan, kau boleh cakap apa khabar, okay. Depan kamera yang betul-betul dengan ada kru je, kau jadi macam Keras. Ada orang depan kamera, depan konsert tu kau nak naik, dah menggigil lah. Macam alamak, macam mana kau nak cakap kan. So saya belajar benda tu. Saya cakap macam, dan tak ada orang pun ajar benda tu. Sebenarnya benda tu sendiri macam mana you nak bawa diri you. So saya nampak adalah tips-tips dengan orang cakap, bila kau naik atas stage ramai, kau jangan tengok mata orang. Pilih satu kau pilih satu je. Ada yang cakap kau pakai spek. Itu memang bukan saya lah. Pakai spek lagi, kita rasa macam kurang ajar pula kan. Tapi saya tengok jauh je. Saya rasa macam ni semua lukisan je kan. Aku cakap je kan. Dan orang dengar aku cakap je. Tapi bila kita dah boleh relate, kita boleh sembang dengan audience, ataupun macam kita sembang macam ni, ada two way communication, dia tak rasa lah macam benda tu cuak ke apa lah. Dia macam je. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS. Sebab aku percaya yang pertama sekali, simpan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas ni 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.